Tiba-tiba putus sebab masalah bateri tu susah nak masuk. Tu pasang. Pasang. Sini dulu. Tarik sini. Cepatlah. Baik. Tak ada ni pula, kepala pun tak ada. Tak ada bateri. Tak masuk. Betul lah. Mana kepala dia cas? Dia kakak dia. Salah. Okay, sambung. Salah ni sekejap. Okey. Dah maaflah. Okey. Dah maaflah bateri ni kong. Susah mak problem ni. Apa ni? Yalah. Problem cas-cas daripada tadi susah nak masuk. Slow sangat masuknya. Okey, sama balik asal marketing kita. Okey. Dan dalam ni buku ni dia menyatakan marketing ni 95% banyak kan. 95% tu kalau bayangkan kalau 100 orang 95% cuma ada 95 orang ni. 10 orang 95%. Sekejap. Kata kalau ada 100 orang, 100 darab 95%. 100 darab 95%. 95 orang. 95 orang. 95% perniagaan kecil-kecilan, peniaga-peniaga kecil gagal pada tahun pertama. 95% tau. Gagal pada tahun pertama kerana kurangnya strategi marketing. Kelemahan marketing ataupun marketing yang tak betul. Kelemahan pada segi marketing tak betul ataupun tak buat marketing. 95% daripada peniaga kecil-kecil ini gagal pada tahun pertama. 95% ni jumlah yang ramai, jumlah yang banyak. Sebab banyakkan kalau ada 100 orang, 95% maksudnya 95 orang gagal. Yang kekal cuma 5% saja. Jadi jumlahnya amat besar lah. Sebab itu kalau perhatikan ada ramai yang meniaga tapi lepas tu berhenti buat kerja lain pula. Ataupun berhenti buat kerja lain, lepas tu sambung balik meniaga, buat meniaga lain pula. Jadi kehidupannya macam tu, sama kan. Jadi macam mana kita nak kekal? Nak kekal supaya daripada mula start kita meniaga tu dia terus naik. Maksudnya pada mula tu kita dapat sikit. Lepas tu sebab kita tambah lagi modal buat marketing, buat kos buat marketing, buat apa semua tu kan. Contoh buat banner ke, buat banting ke, buat stiker ke, upgrade kan macam ni, packingnya betul upgrade kan ke kan. Terbuat ABA, mana kita buat marketing. Jadi bila ada kos kita buat marketing, ada kos berbayar dan free cost kita buat. Jadi C tu akan meningkat. Itulah sepatutnya daripada 100 jadi 200, jadi 500, jadi 1000. Jadi jalan tempoh nanti dia akan terus naik. Walaupun dia mungkin dia naik sikit. Ada masa tertentu dia tak naik sama, tapi dia naiklah, ada peningkatan. Dia tak mula meniaga
dapat C1, dapat C500, lepas tu tahun depan ataupun ujung-ujung tahun 8 bulan 9 bulan dah stop, ataupun dah semakin kurang, lepas tu stop terus. Sebab mungkin tak boleh sedap sebabkan marketing tu kelemahan dari segi marketing. Jadi saya tak dapat, lepas tu dapat rugi lagi. Bila dapat rugi, tak boleh up balik, tak boleh tampung modal, jadi tutup terus macam tu. Jadi ada penting marketing. Macam mana bila masa nak buat marketing? Bila kita dah mula meniaga tu, bila start tu meniaga, dah kita buatkan semua branding semua. Dalam buku ni, manager tawan ni akan mengajar daripada bab pertama, iaitu rancangan harian. Mula-mula nak meniaga tu mesti penting sangat nak buat rancangan harian tu penting. Mula-mula nak meniaga, kat mana dapat supply barang, kat mana nak dapat packaging, berapa kos packaging, nak cari kat mana kos yang murah, nak cari mana supplier yang murah, kita plan rancangan tu, rancangan harian tu kita plan nak buat apa besok, nak start meniaga ni, apa yang perlu buat esok, buat lepas tu esok lagi tulis lagi nak buat apa esok. Itu rancangan terpenting, sebab itu rancangan harian tu ialah bab 1. Bab 1 dalam buku manager tawan ni. Lepas tu branding. Dia dah start, dah jalan ni, dah jalan baru kata dah jalan, baru jalan bisnes baru jalan. Masa tu semasa nak start up bisnes tu dah branding, dah cipta branding, personal branding, hashtag, dah buat SSM, dah buat dah buat account bank, standby kan semua tu. Sebab itu nak guna, nak buat bisnes ni, nak jalan terus bisnes, benda tu kena standby dulu, sebab nak guna selari dengan bisnes kita nak buat ni. Okey. Jadi kos marketing ialah, kalau ikut formula marketing, ni, kos marketing ialah 10% daripada target jualan. Kalau target jualan saya 5,000 bulan ni, jadi kos marketing saya ialah berapa? Kalau 5,000, kos marketing saya ialah 1,000. Kalau target jualan saya bulan ni 1,000, 10% bersama dengan RM100. Jadi kalau nak kira kecilkan sikit, kalau contoh saya letak target saya bulan ni 1,000 je saya letak. Jadi kos marketing saya ialah 10% bersama dengan RM100. Tapi tu RM100 ni nak guna standby RM100 ni. Kita kena standby dulu RM100. Itu sebabnya nak kena ada modal juga. Nak meniaga ni, nak buat marketing, nak perlukan modal juga. Jadi RM100 ni kita nak buat apa? RM100 ni. Jadi RM100 ni lah kita nak buat FBX. Kita mungkin nak beli stiker, nak packing sendiri kan. Kalau buat produk sendiri nak packing kan, nak ada stiker. Yang kena buat tu stiker, lepas tu kena buat banting, kena nak buat banner ke, nak buat apa lagi. Kalau marketing online itu, offline mesti nak buat apa ni dia panggil ni, flyers kan. Lagi mungkin nak buat apa lagi nak buat business card ke. Tapi sekarang business card sejak PKP ni tak popular sangat lah business card ni kan, sebab orang tak jumpa orang. Jadi kos tu semua daripada 10% kita ni. Itu kena kira tau, kena kira. Lepas setiap kali kita guna duit untuk kos marketing tu, kita kena catat. Tak payah catat part lain. Senang tercatat dalam buku manager tawan je. Catat manager tawan akan kita catat dalam ni. Sebab dia melibatkan duit kan, keluar duit masuk. Jadi boleh tulis dalam buku ledger. Tulis je. Kos duit untuk apa? Untuk FBX berapa? RM50. Jadi ada RM50 lagi kan? RM50 untuk apa? Kalau tak sepertinya ada RM50 lagi nak buat apa? Nak guna duit tu. Tak perlulah. Kalau memang tak perlu nak buat stiker, tak perlu nak buat apa-apa,
tak perlu lah guna, tak seperti nak habiskan duit RM100 tu. Jadi kalau macam duit modal tak banyak nak buat marketing, contohlah target RM5,000, sepatutnya RM1,000 kan, 10% dia. Tu kan RM5,000, saya ada standby calculator dah. Darab 10%, RM500. Okey, RM500 kalau target saya jualan tu RM5,000, 10% sama ada RM500. Contohlah, niaga saya tak banyak dapat lah, dah lepas tak banyak tak saya tak puaskan hati, dapat lepas modal je. Jadi kos marketing RM500 sebab nak dapat RM5,000 kan. Jadi kita boleh kurangkan RM500 ni, tak semestinya RM500 nak gunakan semua. Seboleh-bolehnya kalau boleh jimat lah RM500 ni. Mungkin kita perlu guna RM100 saja. RM400 tu boleh jimat untuk ke lain. Jadi apa yang perlu nak buat? Kita gunakan semua cost free marketing ni semaksimal yang boleh. Contohnya maksimal yang boleh tu maksudnya buat FB live, buat TikTok, boleh live dekat Shopee kalau ada kedai Shopee, boleh buat live dekat IG. Jadi gunakan semaksimal yang boleh yang free cost marketing ni. Sebab kita nak jimat duit ni kan, nak jimat duit RM500 ni, tak nak guna semua. Kecuali kalau FB ad of course kena berbayar. Jadi yang lain tu kita buatlah, gunalah medium yang free cost ni. Okey, jadi tak perlu bayar RM500, dapatlah jimatkan duit kos marketing 10% tu. Okey, jadi strategi marketing offline dan online. Sekarang ni lah kan. Jadi ramai orang dah bertukar daripada offline ke online. Tapi pada saya jangan bertukar 100%. Kalau yang sebelum ni dah ada offline kan, dah ada offline, contoh dah ada stiker, dah ada flyers, lagi dah ada banner, gunakan je apa yang ada tu. Gunakan je apa yang ada. Jadi tapi sekarang ni lebih kepada buat marketing kepada online. Yang dah ada tu gunakan je terus. Tapi kalau yang belum ada, contoh yang belum ada banting, belum ada stiker ke apa kan. Tapi stiker perlu juga kalau buat production sendiri, stiker tu perlu. Walaupun sekarang tak jumpa orang tu betul boleh postkan online semua. Yang lain tu kalau belum ada, contoh banting, banner, brochure tu semua kan, kalau tak ada tak perlu buat lagi keadaan sekarang ni, sebab PKP ni kita tak boleh jumpa orang. Jadi lebihkan more kepada online. Online kat sini dia ada 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14 tau medium boleh guna. Jadi biasa jangan guna semua yang sosial media yang secara online ini. Fokus kepada 2, 1 ataupun 2, paling banyak pun 3. Nanti tak boleh tak terbuat nanti, tak terbuat. Semua nak buat. Jadi FBA nak buat sampai buat 6 million buat. Buat TikTok, buat FB pasal semua buat. Jadi sebab sekurang-kurangnya nak buat semua, nak buat sale banyak. Tapi sebenarnya tak dapat sale. Sebab apa? Setiap medium yang dibuat tu tak capai. Buat FB ad tak buat FB ad tak capai. Mungkin avatar dia salah, bajet tak cukup. Lepas tu buat TikTok pun tak betul. Semua tak betul. Nak buat semua tapi semua tak betul. Lepas tu tak konsisten. Jadi sebaiknya guna 1 atau 2, paling banyak pun 3 medium yang digunakan untuk online ni, marketing online ni, dan buat situ, belajar situ betul-betul biar mahir. Kalau guna FB sebagai medium, buat FB page, buat page like, buat FB ads, FB walaupun berbayar boleh buat juga. Lepas tu gunakan ni betul-betul. Semua yang berkenaan dengan FB group, FB story,
semua dekat mungkin buat mahirkan bahagian FB ni. So semua yang berkaitan dengan FB ni mahirkan ni, belajar dulu buat. Jadi tak perlu abaikan dulu yang lain tu. Bila dah sukses kat sini, dah dapat C kat sini, dah dapat income yang banyak kat sini, bolehlah nak try nak belajar buat juga yang lain jadi buat satu-satu biar menjadi, baru belajar buat yang lain jangan sekali arung banyak nak buat, jadi satu pun tak menjadi. Okey. Dan sekarang yang paling popular ialah buat live. Sekarang ramai sangat yang buat live tau. Promote produk masing-masing. Yalah sebab lebih senang macam buat FB live. Kalau ada hubungan dua hala. Maksudnya hubungan dua hala, saya bercakap, orang nampak tu nampak, boleh dengar, boleh bertanya, dia boleh nampak barang, boleh nampak produk, boleh nampak orangnya siapa. Jadi boleh mengenali daripada kalau terpost orang baca saja, orang tak boleh bertanya. Kan sebab orang tanya kat WhatsApp pun mungkin besok baru baca, baru nak jawab. Okey. Jadi medium yang popular sekarang ni adalah memang buat live. Live kat FB, live kat IG, live kat TikTok, live kat apa lagi ni, Shopee. Setiap ada buat live, setiap hari ada buat live ni. Kan? Jadi kat FB pun hari-hari dia buat live. Tak bandingkan dulu 3 tahun lepas, 4 tahun lepas tu jarang tengok buat live, orang buat live. Sekarang ni saya pun buat live sekali. Sejak dengan manager tawan ni, mentor saya suruh buat live. Buatlah live. Kan? Sebab apa nak buat live ni? Kita nak kenalkan diri kita, nak tunjukkan pada orang ramai yang kita ni ada. Kalau tidak, orang tak tahu pun kita ni ada tak. Orang tak tahu yang kita ni ada dalam dunia ni. Kan? Orang tak tahu. Macam kita tak kenal orang, kita tak tahu dia pun ada dunia atas dunia ni. Kita tahu pun dia tu ada kat sini kan. Jadi kita tunjukkan diri kita lah, tunjukkan diri kita, kena branding diri kita. Biar orang nampak. Oh dia, orang nampak macam kita nampak orang. Kita nampak orang yang popular tu kan. Setiap artis tu orang ramai yang kenal. Kita nampak dia walaupun tidak kenal kita pun. Kita nak promote diri kita macam tu lah, biar orang ramai kenal. Okay. Okay, saya menggunakan FB personal, FB page, FB story, FB X. Saya fokus pada FB. Okay, bab yang lain, daripada dulu memang guna FB. Jadi bab lain tu macam Google, website, blog ke, IT ke, tak berapa pandai Okay. Apa ni? Jadi marketing ada, betul saya cakap ada 3M, formula 3M. Formula 3M. Message, medium dan juga market. Message tu mesti apa kita nak sampaikan. Contoh produk saya Mikef, kopi Mikef, kopi garam bulung. Mesti saya ni nak sampai kepada siapa? Siapa customer saya? Saya nak jual pada siapa? Saya nak jual pada siapa? Ataupun siapa yang nak produk saya ni? Kita fikir macam tu. Sebab tak semua orang nak produk kita. Kita pun tak semua orang kita boleh jual. Kalau tak suka kopi, tak boleh jual. Orang yang ada macam baby dengan anak tu tak boleh jual. Okey, lagi. Message, betul medium. Nak guna medium apa? Media macam mana kita nak guna? Lagi tiga lagi market. Market kita tu market kita tu contohnya kalau mungkin ni itulah orang dewasa yang suka minum kopi, dan orang tersebut nak jaga kesihatan. Nak minum kopi sambil nak jaga kesihatan. Itu market saya. Kalau macam JTX pula market saya ialah owner kereta, pengguna kereta, macam pengguna motor. Sesiapa yang nak servis motor dan kereta, JTX tu. Okay. Kalau gender tu lelaki dan perempuan lah, sekarang perempuan ramai bawa kereta, jadi perempuan juga yang servis kereta. Tapi kalau sebab FBX tu untuk JTX, saya letakkan lelaki, gender lelaki. Sebab biasanya
Biasa kalau saya nampak keadaan keliling saya lah kan. Kalau suami ada satu kereta, isteri ada satu kereta. Tapi yang biasa yang nak servis ni, biasa suami yang serviskan kereta isteri. Jadi suami yang beli kan minyak servis ni untuk kereta isteri. Ataupun ada satu kereta dia sama-sama pakai, suami yang selalunya servis kereta. Jadi saya fokus kepada lelaki. Itu market kita. Jadi medium pula tu nak guna media macam mana? Kalau saya guna tadi lah saya cakap guna FB. Saya post kebanyakan FB. Lepas tu sebanyak FB tu semualah story FB, FB page. Jadi produk-produk ni selalu kita ni mesti menggunakan FB page ya. FB page kita. Jangan setiap hari asyik post kat FB personal. Sebab FB personal tu dia adalah untuk bersosial, bukan untuk meniaga. Jadi nak post kat FB pun kita ada formula, iaitu 5M. 5M ni satu kali berkenaan dengan live kita, kedua pun live kita, ketiga live kita, keempat live kita, yang kelima ialah bisnes kita. Ataupun lah pagi nak live kita, tengah hari nak live kita, petang nak bisnes. Petang lagi live kita, petang lagi 5 kali 5 live kita. Kita jangan letak pagi post bisnes, tengah hari post pasal bisnes, petang sikit pasal bisnes, petang lagi pasal bisnes, malam pun bisnes. Jadi lama-lama orang menyampah. Elok dia friend kita, betul kita dia unfriend kita. Sebab dia tak suka baca post menjual yang kat FB personal. Jadi kita gunakan 5M ni. 4P kan, personal personal samalah. Tu guna 5P ni lah. 4 personal, 4 live, 1 bisnes. Jadi kena asingkan. Okey, kena pandai-pandai guna tu. Kalau kat FB page memang tak kisah berapa kali nak post pun tak kisah. Sebab dia adalah FB personal, FB page ni memang untuk bisnes. Jadi FB page ni kita kena buat FB page like, kita kena buat FB ads. Okey. Jadi post je, tak kisah berapa kali nak post pun. Kalau seorang kat sini ada sudah berapa saya akan kongsi hadiah bukan. Sini tak tulis berapa kali nak post kat page. Okay, banyak kali satu hari pun tak apa. Okey, 5 kali ke 6 kali 7 kali satu hari tak apa kat FB page, jangan kat FB personal. Okey, saya rasa itu sahaja malam ni pasal marketing ni. Jadi apa buat tu marketing? Kenapa nak buat marketing? Kalau tak buat, okey je, ada je orang niaga kan. Saya tengok orang yang jual nasi lemak tu tak ada buat marketing pun. Dia nak buat nasi lemak, nak cari duit sayur. Dia buat nasi lemak nak beli ayam. Dia jual nasi lemak hari ni dapat untung, esok dia beli ayam seekor habis. Lepas tu dia jual nasi lemak lagi. Dapat untung, dia beli sayur, beli bawang. Okey. Lepas tu lusa lagi dia jual nasi lemak dapat untung. Lepas tu dia belilah, dia beli ikan pula, ikan, sayur, bawang dia beli. Itulah gila-gila macam tu. Tapi kepada peniaga ni, usaha peniaga ke usahawan ke yang nak grow bisnes, yang tak nak dapat untung, dapat beli ayam je seekor, tak nak dapat untung, dapat beli sayur je, tak nak lebih lagi. Kita nak ada impian besar, ada impian lagi, nak lebih lagi. Tak cukup untung tu dapat beli ayam seekor je. Tak cukup nak dapat untung, beli duit sayur dengan bawang je, duit dapur je. Tak nak macam tu. Kalau tak berniaga hari ni, besok tak dapat beli dah. Kita mesti nak lebih lagi.
dapat ada impian besar, kita ada big Y yang besar. Kembali pada big Y. Matlamat jutawan. Kembali pada matlamat jutawan kita apa? Apa matlamat kita? Kenapa nak berniaga? Okay. Sebab kita ada big Y, kita ada matlamat yang besar nak capai. Jadi takkanlah kita nak biar yang dapat untung duit sayur aja, dapat untung beli ayam dia seekor. Itu nak lebih lagi. Sebab itu kena ada buku ni, kena belajar. Kena belajar. Kalau tak belajar susah. Ni buku ni ada panduan kepada usahawan, kepada peniaga. Kalau tak ada buku ni, tak ada, macam kita berniaga tak ada panduan, tak ada buku, tak ada mentor, tak ada circle, tak ada sistem, tak ada panduan. Jadi nak buat apa, tidak ada masalah pun, nak tuju pada siapa, nak tanya siapa. Kita ada idea sikit tapi kita nak buat tapi kita nak minta nasihat pada siapa, nak cakap pada siapa. Sebab kita tak ada circle, kita tak ada kawan, kita seorang-seorang. Macam tu Jadi tujuan marketing ni nak buat orang nampak lah supaya kita buat sebab lah saya ni supaya orang nampak saya. Sebenarnya orang tak kenal, orang tak tahu pun dia ada. Bila orang nampak, dia ada. Maksudnya dia baru nampak saya, dia nampak saya ada, saya wujud. Sebelum ni dia tak tahu pun saya wujud. Macam tu. Bila buat orang nampak, buat orang tahu. Orang tahu, mula orang nampak dia, nampak saya, muka saya macam ni. Okey. Orang kata aku dah, orang nama dia Kak T. Kak T dia duduk kat Tebrau, dia duduk. Dia orang Johor, kat area Tebrau dia duduk. Macam tu. Dia tahulah nama dia duduk kat mana dah. Lepas tu dia buat orang tanya. Lepas tu dia buat apa? Kak T tu buat apa? Kenapa dia live? Dah buat orang tanya dah, orang nak tahu dah ni. Lepas tu buat orang try, buat rasa nak try. Bila dia tahu, Kak T tu dia ejen iHo, dia ada DTX, dia ada Miket, dia ada EasyClean, dia ada Maharani. Banyak produk dia. Nak try lah kopi dia, nak try Cafe lah. Ada DTX. Aku nak sendiri kereta lah, nak dapatkan GTX dan Kak T. Macam tu. Buat orang nak try, nak order. Bila orang dah order, buat dia rasa macam mana. Dia minum kopi Miket, dia rasa sedap macam mana, dia rasa sihat, dia rasa bertenaga, buat kerja tak mengantuk, tak lemah lesu macam orang cakap bangun tidur tu buat badan lemah lembek macam mana nak bangun tu. Tak, dia jadi rasa segar macam tu. Bila orang rasa orang suka, sedap lah kopi ni, best lah, suka lah, nak repeat order lagi. Hari nak minum pagi petang malam nak minum kalau boleh. Macam tu. Sebab jatuh cinta lah, hari nak minum, pagi minum, malam minum. Sejak buat air kopi panas, sejak buat air kopi sejuk, sedap. Saya pagi tadi minum buat Miket panas, malam ni sebab Miket sejuk. Sebab malam ni rasa panas kan, nak masak panas malam ni. Jadi tekak nak rasa minum sejuk. Okey. Buat orang tergila-gila, habis sekotak order, habis sekotak lagi order. Jadi sekarang ni saya ada lagi offer. Beli 2 kotak dapat diskaun 5% di kafe. Lepas tu buat orang sharing. Bila orang dah minum kopi tu, dia cakap bagus kopi ni, sedap. Dia akan sharing keluarga dia bagi kepada kawan-kawan dia, dia sharing dengan kawan dia, sharing dengan jiran dia sharing dengan siapa yang jumpa dengan dia. Contoh dia jumpa kawan dia kat kerja, aku minum kopi ni lah sekarang ni, sedap rasa kopi ni lah. Dia kopi garam bulu, tak manis, baguslah untuk kau yang ada kesan manis ni. Kau ada kesan manis kan, kau tak boleh minum manis. Lepas tu kau suka minum kopi, aku cadangkan kau minum kopi Miket ni. Ni bagus ni. Itu sharing. Dia sharing pada kawan dia. Jadi kalau kawan dia order dengan kita, mana kita dah dapat marketing free kat situ. Marketing free yang power, yang menyebabkan daripada 1 jadi 100. Bila customer saya tu share kat dia, dia pun share pada kawan dia lain. Kalau dia pun ada share juga pada orang lain. Masing-masing ada keluarga, ada kawan,
kan. Jadi share itu dari mulut ke mulut itu menyebabkan terdapat sale berterusan dan bisnes itu boleh meningkat. Tak kisah bisnes tu dinaik cepat atau dia pun dinaik slow-slow, tapi penting ada peningkatan. Okey, ni pasal marketing. Okey, pasal saya rasa sampai sini saja malam ni. Oh, 10.48 dah. Hampir 1 jam saya bercakap. Walaupun ada problem bateri ni. Okey. Jadi doakan saya minggu ni saya nak hafal tu solawat apa? Mana? Solawat Nariyah ni. Nak hafal solawat Nariyah ni. Saya dah ulang-ulang baca dah ni. Saya nak hafal. Sebab tu saya letak sebagai intro ni. Sebagai intro, saya pun nak hafal, nak baca. Memang niat saya nak baca. Bila saya drive kereta, saya nak baca. Nak hilangkan segala rasa gelisah saya, nak hilangkan kesakitan, rasa tersempit saya, nak hilangkan. Moga-moga Allah bantu saya lapangkan kehidupan saya, lapangkan apa yang saya fikir, tak rasa semak dari kepala ni. Dia lapan. Ada masalah kita apa ada masalah bisnes kan, masalah apa kita rasa lapan, kita rasa tak apa, kita serah pada bulat-bulat pada Allah ni. Allah akan bantu. Okay, itu saja malam ni. Saya share berkenaan marketing, berseling juga kena solawat nasirah ni. Okey. Itu saja malam ni. Assalamualaikum. Selamat malam.